Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 23 Januari 2021 bersama saya VVM Mirza Ika. Tumpuan berita, seramai 20 petugas di Hospital Miri disahkan positif COVID-19 setakat ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing berkata, susulan kes itu kira-kira 200 kaki tangan di hospital berkenaan telah dikuarantin. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Jumaat, beliau memberitahu kebanyakan kes dikesan di unit kecemasan Hospital Miri dan menyebabkan terdapat perkhidmatan ditangguh sementara. As of today, we have actually 20 staff in Miri Hospital who has been confirmed positive for COVID cases. Majority of them actually from the emergency department. So because of that, when we have positive cases, we have to quarantine those contact. So 100 plus, almost 200 of the staff has been quarantined because of that. Beliau memberitahu kluster Pasai menyumbang kepada peningkatan mendadak kes positif di bahagian Sibu dengan sebanyak 1,182 kes dilaporkan mulai 1 hingga 22 Januari lepas. Selanjutnya, seramai 8,230 ketua isi rumah KIR di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka mula menerima bantuan bakul makanan PKP 2.0 Sarawakku sayang pada Ahad. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, merangkap Adun Nangka Dr. Anwar Rapai, pengagihan bantuan itu akan diteruskan hingga Selasa. Kita ada total 8,230 orang penerima. Senarai itu kita dah ada. Okay. Berdasarkan kepada PKP 1.0. Jadi semua kita dah ada nama dan pengagihannya akan secara station lah untuk sehingga hari Selasa. Kita mengharapkan dapat habis selesai pada hari Selasa. Sebab banyak kemungkinan terpaksa di-extend, terutamanya senarai nama yang dulu menggunakan WhatsApp untuk mengumum. Dan itu ada 3,000 lebih. Yang lain ni senang sikit sebab dihantar ke rumah ataupun mereka boleh collect. Bercakap dalam sidang media selepas melawat pusat agihan bantuan di Dewan Lakis pada Jumaat, Dr. Anwar mengingatkan mereka yang pernah menerima bantuan di bawah PKP 1.0 untuk bertanya di pusat agihan ditetapkan mengikut lokasi masing-masing. Pesanan saya kepada sesiapa yang pernah menerima di bawah PKP 1, dia boleh bertanya di tempat-tempat center tadi. Kita katakan orang kampung ini, dia boleh bertanya di MMB. Kampung Nangka boleh bertanya di MUC. Senarai akan kita sediakan nanti. Jadi dia mengikut lokasi. Dan untuk yang tidak dapat hadir, misalnya ada setengah senarai di bawah asnaf, golongan keluarga emas, kita akan menyediakan untuk menghantar kepada rumah mereka. Penerima di Dun Nangka yang tercicir nama boleh menghubungi pusat agihan bantuan di talian tertera. Setiap penerima geran projek kecil luar bandar MRP diminta untuk menggunakan peruntukan tersebut dengan berhemah. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata, geran tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan demi memastikan aktiviti kemasyarakatan dan keperluan masyarakat dipenuhi. Katanya, banyak peruntukan telah disalurkan kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam memacu dan memajukan kawasan di luar bandar selain menjaga kebajikan dan keperluan masyarakat setempat. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan geran MRP 2020 Fasa 4 di bawah Adun Batu Danau di Dewan Kampung Bunga Raya pada Jumaat. Sejumlah RM543,000 peruntukan MRP daripada Kerajaan Sarawak dan RM200,000 daripada Kerajaan Persekutuan menerusi peruntukan khas Perdana Menteri telah diagihkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Gereja, Surau dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dalam Dun Batu Danau. Sementara itu, Paulus menyambut baik pengumuman BKSS 5.0 oleh Ketua Menteri, Datuk Petinggi Abang Zohari sebagai inisiatif untuk membantu masyarakat, terutama peniaga yang terjejas akibat COVID-19. Dari segi bil elektrik dan juga
Selain daripada itu, saya percaya ianya juga dapat membantu para peniaga yang menyewa bangunan-bangunan dan premis kerjaan yang dimiliki oleh agensi-agensi kerjaan, dan ini sudah tentu dapat membantu mereka yang menjalankan perniagaan yang pada masa ini memang amat terjejas disebabkan kekurangan dari pelanggan dan sebagainya. Kita amat mengandung-andungkan PKSS yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri semalam, dan kita berharap selepas ini ada lagi bantuan-bantuan yang akan diberi kepada rakyat kita, terutamanya yang berpendapatan rendah ini, supaya dapat membantu mereka di dalam mengatasi masa yang sulit ini. Di Dun Demak Laut, sistem pengairan air dan saliran yang baik sangat penting untuk merancakkan sektor pertanian di sesebuah kampung selain membantu mengelak berlakunya banjir. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, sistem pengairan air dan saliran yang baik akan memberi manfaat kepada penduduk dan kampung terutama yang mempunyai perhubungan dengan sungai. Ditemui selepas meninjau projek TT di Kampung Sungai Bakor baru-baru ini, Dr. Hazlan menegaskan kemudahan ini perlu dinaik taraf dan dikawal selia setiap masa kerana cuaca yang tidak menentu dan berubah setiap tahun. Jelasnya, sistem pengairan air di Kampung Sungai Bakor yang sedang dinaik taraf juga bertujuan mengawal bencana banjir dan meningkatkan hasil pertanian khususnya ketika musim kemarau. Beralih ke laporan di utara, beberapa jalan akan ditutup bermula 1 Februari hingga ke 1 tarikh yang akan dimaklumkan bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan waterfront Marudi dilaksanakan. Majlis Daerah Marudi dalam satu kenyataan pada Jumaat memberitahu penutupan ini bagi membolehkan aliran trafik di pekan itu berjalan dengan lancar. Menurut kenyataan itu, penutupan membabitkan Jalan Merdeka dan lencongan Jalan Puteri dan Jalan Sungai Marudi di hadapan restoran Bunga Raya. Selain itu, arah lalu lintas untuk Jalan Sungai Marudi akan diubah menjadi laluan keluar dari Jalan Pemaisuri dan Jalan Merdeka. Manakala tempat parkir di Jalan Sungai Marudi dan di Jalan Merdeka berhadapan stesen minyak juga akan ditutup sementara waktu bagi memudahkan laluan kenderaan berat. Di Dun Kakus pula, penduduk rumah panjang di Sungai Bawang dan Sungai Tau menerima bantuan makanan yang disumbangkan Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Kakus pada Khamis. Sumbangan memberi manfaat kepada seramai 184 ketua isi rumah KIR di 12 kampung di Sungai Bawang, Selangau yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Manakala seramai 79 KIR di 4 rumah panjang di kawasan Sungai Tau, Selangau turut menerima bantuan sama. Menurut Wakil Pusat Hikmat Dun Kakus, Eugene John Siki, bantuan tersebut adalah khusus bagi rumah panjang dan kawasan di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Selangau dalam Dun Kakus yang sedang menjalani PKP. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua agensi dan pemimpin tempatan yang terlibat dalam penghantaran bekalan makanan kepada kawasan yang terjejas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.